mulakan dengan feedback untuk kumpulan pertama, draft kumpulan pertama. So kumpulan pertama kena take note lah. Okay. So pastikan ahli kumpulan pertama adalah dalam ni kan. Sebabnya kalau kira ada 3 orang tak hadir hari ni. Okay. So untuk kumpulan pertama, feedbacknya adalah okay, draft yang you all bagi dekat saya tu, di bahagian objektif kajian, you all tak sertakan. Okay, dekat bahagian objektif kajian, you all tak sertakan. Okay, jadi pastikan dalam you all punya kertas kerja, kena listkanlah objektif kajian. Contoh, kalau saya boleh sebutkan, you all nak buat subtopik kedua, perbezaan yang elok dan tak elok. Contoh. Okay, jadi pastikan objektif kajian yang kedua, okay, untuk mengenal pasti perbuatan yang beretika dan tidak beretika. Sebabnya kalau perbezaan yang elok dan tak elok tu dia nampak macam tak formal. Okay, cara penggunaan kata-kata tu lah ataupun bahasa yang digunakan. Okay, jadi perkara pertama saya komen, contoh dari sudut perkara pertama yang you all kena improve adalah dari sudut objektif kajian. Okay, kena senaraikan objektif kajian menggunakan ayat-ayat objektif kajian. Contohnya untuk mengkaji, untuk menghurai, untuk menjelaskan, kan? Untuk menerangkan, yang tu kena ada. Okay. So, tu komen pertama. Komen kedua adalah dari sudut you all punya analisa perbincangan. Okay, subtopik kan. Okay, seperti mana yang saya cadangkan, okay, untuk setiap subtopik perlu dimulakan dengan definisi tajuk. Perlu dimulakan dengan definisi tajuk kan. Jadi kalau tengok dekat sini, you all punya subtopik pertama, tanggungjawab pembeli dan penjual. You all terus masuk kepada konteks yang tertentu lah. So sepatutnya dia tak boleh terus macam tu. You all kena mulakan 3.1 dengan definisi tajuk. Okay, kalau kita tengok tajuk you all adalah perniagaan di atas talian dan hubungannya dengan etika berekonomi dan bersosial. Jadi 3.1 adalah you all punya definisi tajuk, iaitu definisi perniagaan di atas talian dan definisi etika berekonomi dan bersosial. So kena ada dua tu. Jadi 3.1 tukar kepada definisi tajuk. Okay. Jadi nak masuk kepada tanggungjawab pembeli dan penjual tu boleh letakkan di subtopik yang kedua, iaitu 3.2. Okay. Subtopik yang ketiga, untuk perbezaan yang elok dan tak elok tu, kalau boleh tukar penggunaan perkataan. Okay. Perbezaan perbuatan beretika dan perbuatan tidak beretika dalam konteks perniagaan atas talian. Contoh, gunakan perkataan yang lebih formal. Okay. 3.4 punca-punca terjadinya isu. Yang tu pun berkaitan dengan penggunaan perkataan juga. Okay, kena letakkan secara komplit. Contohnya punca-punca isu berkenaan dengan perniagaan di atas talian menggunakan ayat yang lebih formal. Okay. Dan 3.5 tadi cadangan ataupun solusi tu takkan satu je. Sama ada nak tulis cadangan penyelesaian ataupun solusi. Kan, solusi isu berkenaan dengan perniagaan di atas talian. Okay. So kalau kira subtopik terakhir ni dah okey. Dia diakhirkan dengan cadangan solusi kan ataupun solusi penyelesaian kan. Jadi yang saya tegur tu tadi ada beberapa perkara tu minta take note lah. Pertama berkaitan dengan objektif kajian tak disenaraikan. Okay. Yang kedua, perlu mulakan subtopik dengan definisi tajuk dan juga definisi etika lah. Nanti barulah 3.2 dan 3 dan seterusnya tu boleh sambung di bawah. Okay, dan pastikan menggunakan perkataan yang lebih formal dalam setiap subtopik. Contohnya, perbezaan yang elok dan tak elok tadi ditukarkan kepada perbezaan perbuatan beretika dan tidak beretika dalam perniagaan atas talian. Dan contohnya lagi punca-punca terjadinya isu tu tukar kepada punca-punca isu perniagaan atas talian. Tukar menggunakan perkataan yang lebih formal. Okay. So yang lain okay. Okay. So bila mana you all dah improve, pasti improvekan dalam you all punya kertas kerja lah. Okay. Kalau you all dah improve apa yang saya bagi tahu ni, so dah boleh proceed kepada writing. Okay. Dah boleh proceed kepada writing dan boleh bahagikan tugas. Okay, so itu kumpulan pertama.
Okay. So kumpulan pertama boleh respon dekat chat. You all take note dekat apa yang saya beritahu. Kumpulan pertama ada wakil kat sini. Kumpulan pertama ada wakil tak? Boleh respon dekat chat. Saya nak pastikan you all betul-betul adalah dengar apa yang saya bagi tahu feedback ni lah. Okay. So saya harap, okay, Siti Aisyah take note okay, Siti Aisyah dan Nur Ain Izzati. Dah okay, cumanya improve sikit sahaja. Okay, so good job. Alright, so kumpulan kedua. Okay, kumpulan kedua, saya nak komen sedikit. Okay, tajuk untuk kumpulan kedua itu isu buli cyber di Malaysia dan hubungannya dengan etika bersosial dalam pelbagai peradaban. Okay, sama juga untuk kumpulan dua, you all tak senaraikan juga objektif kajian. Okay, tapi pastikan dalam you all punya kertas kerja disenaraikanlah objektif kajian dan talikan dengan subtopik ni. Okay, sama juga dengan kumpulan satu tadi. Kumpulan dua untuk subtopik pertama terus buat jenis buli cyber. Okay, saya nak minta you all twist sikit. Okay, saya nak minta you all twist sedikit. Okay, jadi subtopik pertama letakkan definisi tajuk, ataupun kalau nak letak definisi dan jenis pun boleh gabungkan. Pun boleh definisi dan jenis buli cyber. Itu pun boleh. Jadi masukkan definisi dalam subtopik yang pertama. Okey, subtopik kedua, faktor berlakunya buli cyber. Okey. Elakkan daripada gunakan berlakunya. Dia nampak macam tak formal. Okey, faktor-faktor buli cyber. Macam tu je. Faktor-faktor buli cyber di Malaysia. Nampak lebih akademik. Okey, edit sedikit. Okey, subtopik kedua dah okey. Subtopik ketiga, hubungan buli cyber dengan etika bersosial dalam pelbagai peradaban. Okey, dah okey. Subtopik ketiga dah okey. Subtopik keempat dah okey. Kesan buli cyber terhadap individu, masyarakat dan negara. Okey, untuk 3.4 ni kesan buli cyber, okey, you all boleh buat macam ni. 3.4 kesan buli cyber. Okey, 3.4.1 individu, 3.4.2 masyarakat, 3.4.3 negara. Letakkan anak-anak dia kat bawah. Okey, pun dah okey. Edit dekat situ. Okey, 3.5 langkah-langkah mengatasi isu buli cyber. Dekat sini you all tulis langkah-langkah mengatasi buli cyber je. Kan? Jadi orang tak faham apa masalah kan? Jadi letakkan isu. Contoh langkah-langkah mengatasi isu buli cyber. Letakkan perkataan isu dekat situ. Okey, itu adalah pembetulan lah untuk grup yang kedua. Okey, jadi take note lah apa yang saya bagi tahu tadi. Jadi bila mana you guys dah improve, okey, improvekan dalam kertas kerja dan boleh letakkan dan boleh proceed lah kepada writing. Berproceed writing dan juga pembahagian tugas. Okey, improve apa saya bagi tahu ni, lepas tu boleh proceed kepada writing. Okey, so kumpulan 2 ada kat sini. Ada respon? Okey, Ashraf Idris. Baik, Madam, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, ada soalan Wan Nur Akilah. Saya daripada grup 3 tapi nak tanya, Madam, maknanya pendahuluan dengan definisi tu kena asing lah ya? Betul. Ingatkan definisi tu kena letak dalam pendahuluan, tidak. Okey. So macam saya bagi tahu, okey, pengenalan tu diibarat macam sinopsis untuk you guys punya kertas kerja. Diibarat macam kalau you guys baca novel kan, di bahagian belakang tu kan, satu muka surat saja, dia macam ibarat abstrak saja. Dia bukan definisi. Dia just sekadar abstrak, ringkas. Satu muka surat saja untuk pengenalan ataupun pendahuluan. Pengenalan tu samalah dengan pendahuluan. Okey. Lepas tu definisi tu dia akan masuk di subtopik pertama di bawah analisa perbincangan. 3.1 definisi topik. Definisi tajuk. Dan tu you guys boleh nak campur sekali dengan ciri-ciri pun boleh, nak campur dengan jenis pun boleh. Kalau macam kumpulan 1 tadi, dia definisi saja kan, saya cadangkan definisi saja. Kalau kumpulan 2 disebabkan dia punya cadangan subtopik pertama sebelum ni jenis buli cyber, jadi saya minta dia reconcile sajalah, letakkan definisi dan jenis buli cyber di subtopik yang pertama. Dia depend kepada grup tu lah. Okay, so harap menjawablah soalan Wan Nur Akilah. Okay, pendahuluan perkara yang berbeza. Definisi tu dia letakkan dalam subtopik pertama dalam you all punya analisa perbincangan. Okay, so harap menjawab soalan. Mungkin yang lain pun ada tertanya-tanya benda yang sama, so harap menjawab lah.
Okay. Alright, so settle kumpulan 2. So saya masuk kepada kumpulan 3. Okay, kumpulan Wan Nur Akilah lah kan. Okay. So tajuk untuk kumpulan 3, hegemoni dan globalisasi barat dalam menghakis etika dan peradaban di Malaysia. Okey, sama juga dengan kumpulan-kumpulan lain, tidak disertakan tidak disertakan objektif kajian. Okey, so pastikan dalam UKAS punya kertas kerja, masukkan objektif kajian yang tally dengan UKAS punya subtopik ni lah. Okey, so pembetulan pertama untuk grup 3, sama juga tidak ada definisi tajuk. Okey, untuk kat sini 3.1 you all letak faktor-faktor hegemoni dan globalisasi dalam etika dan peradaban di Malaysia. Okey, dia tak boleh terus masuk kepada faktor. Dia kena mulakan dengan definisi dulu. Definisi tajuk. Contoh, sebabnya tak semua orang faham apa maksud hegemoni kan. Orang macam, pastikan you all macam bayangkan orang yang bakal baca you all punya KK kan, kertas kerja adalah orang yang tak tahu langsung berkenaan dengan tajuk you all ni. Jadi, kena anggap macam tu. Kan? Supaya you all faham, okay, apa yang perlu mulakan dulu. Mesti dah kena mulakan dengan definisi dulu. Kan? Jadi 3.1 letakkan definisi tajuk. Kan? Contoh 3.1 definisi tajuk. Okay, anak kepada subtopik pertama tu 3.1.1 okay, maksud hegemoni. Okay, 3.1.2 maksud globalisasi. Macam tu. Jadi orang nampak, oh okay, maksudnya macam ni. Barulah orang boleh proceed kepada next subtopik. Okay. So tukarkan subtopik pertama kepada definisi. Definisi hegemoni dan juga globalisasi lah, globalisasi barat. Okay. Lepas tu barulah masuk kepada faktor-faktor hegemoni dan globalisasi dalam etika dan peradaban di Malaysia. Jadi subtopik pertama you all bagi ni jadikan dia subtopik kedua, 3.2. Okay. So dekat bahagian faktor-faktor tu, you all pun boleh kalau dah ada lah. You all boleh letakkan juga dia punya detail. Contoh 3.2 faktor-faktor hegemoni kan dan globalisasi dalam etika dan peradaban di Malaysia. Okey, mungkin faktor-faktor you all nak apa? You all nak splitkan kepada contoh individu, masyarakat, negara. Kan? Boleh letakkan 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3. Pun boleh. Kalau nak letakkan lah, nak letakkan dia punya anak-anak dia pun boleh. Ataupun nak letak macam tu secara general pun boleh lah. Kalau nak detailkan, kalau tidak ada sub-sub lagi dalam bawah dia. Okey. Jadi, pembetulan pertama 3.1 masukkan definisi hegemoni dan globalisasi. Jadi, faktor-faktor ni jadi 3.2. Okey, dan kalau ada pendetilan faktor-faktor tu, terus letakkan di bawah dia lah, bawah anak dia lah, 3.2.1 dan seterusnya. Okey, dan 3.3 akan jadi cara-cara hegemoni dan globalisasi barat dalam menghakis etika dan peradaban di Malaysia. Okey, saya nak edit sikit. Okey, untuk 3.3 ni, okey, cara-cara hegemoni dan globalisasi barat. Okey, cara-cara hegemoni dan globalisasi barat. Okey, menghakis etika dan peradaban di Malaysia. Okey, dah okey lah. Okey, tadi saya berbelit sikit baca kan. 3.3 ni dah okey. Okey, jadi cara-cara hegemoni ni dia jadi 3.3. Okey, itu dah okey lah. Hegemoni dalam politik, hegemoni dalam ekonomi dan hegemoni dalam sosial. So dah okey. Okey, 3.3 ni dah okey. Alright, so 3.4 kesan-kesan hegemoni dan globalisasi barat dalam mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia. Yang ni pun okey. Kan? Kalau nak buat kesan-kesan ni, nak splitkan kepada individu, masyarakat dan negara, boleh letakkan 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3. Okey. Dan seterusnya, langkah-langkah mengatasi hegemoni dan globalisasi barat dalam mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia. Jadi langkah-langkah ni akan jadi 3.5 lah. Langkah-langkah ni okey. Alright. So kalau lah you all nak buat 4 subtopik saja, okey. Kalau you all nak buat 4 subtopik saja, kena gugurkanlah mana-mana subtopik yang ada lah. Okey, sama ada nak gugurkan ataupun nak gabungkan. Okey, faktor dan acara tu nak gabungkan pun boleh. Okey, kalau you all nak buat nak buat 5, disebabkan kita tambah definisi tadi pun boleh. Sebabnya maksimum kita 5 kan.
Okay, maksimum kita 5. Nak kekalkan 5 mengikut cadangan saya ataupun you all nak buat 4 sahaja. You all boleh dikonsai ataupun gabung faktor dan cara-cara tu. Okay, itu cadangan saya lah. Okay. Tapi kalau nak buat 5 tak ada masalah. Okay. Alright. So itu untuk kumpulan 3. Kumpulan 3 ada wakil ke? So harap Wan Nur Akilah take note lah ya. Okay, dah sampaikan kepada kawan-kawan lain. Okay. Seterusnya saya pergi kepada feedback untuk kumpulan 4. Okay, feedback untuk kumpulan 4. Okay, etika sebagai pekerja dalam mendapani arus cabaran kos sara hidup, cabaran dan penyelesaian. Okay, so dekat ni kumpulan keempat ni dia ada sama juga. Okay, tidak disenaraikan etika objektif kajian. Okay, tetapi dari sudut subtopiknya, subtopik pertama dia adalah definisi. So baguslah. Okay, subtopik pertama definisi etika. Okay, so dekat sini untuk definisi ni kena apa? Kena detailkanlah nak definisi apa. Contoh, okay, 3.1 definisi tajuk. Okay, 3.1 definisi tajuk. Boleh buat 3.1 definisi etika, definisi etika. Yang kedua, definisi kos sara hidup. Apa boleh juga definisi tajuk lah. Okay, so boleh buat 3.1 definisi etika. Okay, boleh detailkan 3.1.1. Okay, definisi etika, tulis etika saja. 3.1.2 kos sara hidup. Kan detailkan apa yang dimaksudkan dengan kos sara hidup. Okay, so 3.1 yang tu definisi tajuk. Okay, definisi kedua, subtopik kedua, cabaran 1 persekitaran yang toksik. Okay, alright. Okay, cadangan saya lah. Okay, disebabkan dalam you guys punya rangka ni, you guys letakkan cabaran 1 sebagai subtopik yang kedua, cabaran 2 sebagai subtopik ketiga, penyelesaian 1 subtopik keempat, penyelesaian 2 subtopik yang kelima kan. Okay, cadangan saya nak adjust sedikit. Okay, so 3.1 definisi tajuk tadi. Okay, 3.2. Alright, 3.2 saya minta you guys letakkan satu lagi subtopik. Okay, satu lagi subtopik. Okay, contohnya, alright, walaupun dia dekat situ skopnya adalah cabaran dan penyelesaian, kan? Okay, you guys lupa satu perkara. Okay, etika sebagai pekerja. Apakah etika yang baik sebagai pekerja? Okay, etika sebagai pekerja yang baik dan etika sebagai pekerja yang tidak baik, kan? Okay, jadi cadangan saya 3.1 definisi etika, 3.2 etika sebagai pekerja. Etika sebagai pekerja. Jadi dekat 3.2.1 etika sebagai pekerja yang yang beretika lah. Maksudnya ciri pekerja yang beretika. 3.2.2 ciri pekerja yang tidak beretika. Pun boleh buat macam tu. Okay. Alright, barulah masuk subtopik ketiga. Okay, cabaran. Cabaran pekerja dalam mendepani arus cabaran kos sara hidup. Buat dalam berasingan. Okay. Okay. 3.4 penyelesaian. Penyelesaian sebagai pekerja dalam mendepani arus cabaran kos sara hidup. So cukup 4. Cukup 4 subtopik. Jadi subtopik pertama definisi, subtopik kedua etika sebagai pekerja, macam mana etika sebagai pekerja yang baik dan sebaliknya. Okay, subtopik ketiga cabaran, subtopik keempat penyelesaian. Okay, contoh kalau you guys nak buat 5 subtopik, mungkin boleh masukkan kesan-kesan. Sebelum penyelesaian tu boleh masukkan kesan. Okay, kalau nak buat 4 subtopik saja cukuplah apa yang saya bagi tahu tadi. Definisi, etika, cabaran dan penyelesaian. Okey, tu komen saya lah untuk tajuk kumpulan 4. Kumpulan 4 ada wakil dekat sini, boleh respon? Boleh respon, saya nak pastikan you all dengar lah apa saya bagi tahu. Ada tak wakil kumpulan 4 boleh respon dekat chat ke? Mama Adam. Okey, baik madam. Okey. Alright. So kalau ada soalan-soalan, nanti saya buka soalan. Kalau ada yang wakil kumpulan yang tak jelas dengan correction yang saya bagi, boleh tanya. Sebab you all perlu penjelasan lah yang macam perlu faham betul-betul barulah you all boleh buat, kan.
Okay, so kita ada kumpulan 5 ya? Sorry. Oh, ada kumpulan 5. Okay, sorry. Saya tertinggal kumpulan 5. Okay, jangan sedih Kumpulan 5. Sekejap, saya cari mana dia punya ni. Dekat atas. Okay, untuk kumpulan 5. Okay, isu kepelbagaian etnik di Malaysia dan hubungannya dengan etika bersosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Okey. So, sama juga. Okey, pertama sekali berkenaan dengan objektif kajian. You all tak senaraikan. Yang ini pastikan senaraikan dalam you all punya kertas kerja lah dan tallykan dengan subtopik. Okey, so dekat sini subtopik pertama dia definisi. Tulis definisi saja. Okey, cadangan saya. Okey, definisi tajuk. Subtopik pertama definisi tajuk. 3.1 definisi tajuk. Okey, 3.1.1 okey, definisi kepelbagaian etnik. Okey, definisi kepelbagaian etnik dan etika lah secara general. Boleh letakkan etika secara etimologi dan juga terminologi. Okey, itu subtopik pertama. Subtopik kedua, okey, isu kepelbagaian. Okey, yang ni you guys boleh letakkan isu-isu, okey, isu-isu kepelbagaian etnik di Malaysia. Maksudnya tulis dengan lebih formal lah. Isu-isu, okey, kepelbagaian etnik di Malaysia. Kan? Contoh you guys dah jumpa isu-isu apa, boleh letakkanlah di 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3. Okey? Alright. So 3.3 you all letakkan kesan. Kesan kena detailkan lah. Kesan daripada ataupun kesan isu kepelbagaian etnik di Malaysia. Kesan isu kepelbagaian etnik di Malaysia. Dan 3.4 cara mengatasi isu kepelbagaian etnik di Malaysia. Kena tulis dengan lebih akademik lah. Kalau dekat sini cara mengatasi isu. So macam dia macam tergantung ayat tu kan. So pastikan tulis dengan lebih akademik lah. Saya nak minta you guys improve sedikit disebabkan ada satu skop dalam tajuk yang you guys tak cover. Iaitu kalau saya baca balik kan tajuk untuk kumpulan 5, isu kepelbagaian etnik di Malaysia dan hubungannya dengan etika bersosial dan budaya. Etika bersosial dan budaya ni tidak ada subtopik yang saya tengok kat sini. Jadi maksudnya you guys tak mencapai skop sepenuhnya lagi lah. Okey, jadi cadangan saya. Okey, pertama definisi tadi. Okey, definisi tadi ataupun kalau you guys rasa nak buat 4 subtopik saja, okey, letakkan definisi dan etika sekali. Okey, definisi contoh definisi tajuk dan etika bersosial. Kan contoh jadi 3.1.1 definisi kepelbagaian etnik contohnya kan. Okey, 3.1.2 etika bersosial dan berbudaya. Jadi letakkan situ definisi tajuk dan etika bersosial lah dan berbudaya. Letak di subtopik yang pertama. Tu kalau nak buat 4 subtopik. Okay, boleh gabungkan. Tetapi kalau nak buat 5 subtopik, tak nak pening-pening. Jadi subtopik pertama definisi tajuk tadi, definisi kepelbagaian etnik tadi. Okay, dan juga etika, apa yang dimaksudkan dengan etika. Jadi 3.2 adalah etika bersosial dan berbudaya. Macam mana cara nak beretika dari sudut kepelbagaian etnik. Jadi 3.2 saya cadangkan etika bersosial dan berbudaya dalam masyarakat kepelbagaian etnik di Malaysia. 3.3 baru masuk kepada isu-isu dalam masyarakat pelbagai di Malaysia. Yang keempat barulah masuk kesan, subtopik kelima barulah cara mengatasi isu kepelbagaian etnik di Malaysia. Jadi pastikan kena masuk skop etika bersosial tu. Sama ada nak buat subtopik berasingan macam saya cadangkan tadi, ataupun you all kalau nak buat 4 saja, gabungkan definisi 3.1 tu kena masukkan subtopik dia etika bersosial. Okay, so depend kepada grup 5 lah. Tetapi cadangan saya lebih prefer yang kedua. You guys buat berasingan. Okay, sebabnya tu lebih detail lah. Alright. So ada tak wakil kumpulan 5 dekat sini? Boleh respon. Okay, Nur Fagira Fahizul. Okay, baik. Okay, so Fagira take note. Bincangkan balik dengan grup you all lah, grup Fagira, dan decide lah macam mana. Tetapi cadangan saya better buat 5 lah, 5 subtopik.
lagi nampak lagi detail kan. Okay, itu cadangan saya. Alright, so Alhamdulillah kita dah habis 5 feedback lah untuk 5 kumpulan dalam AP03. Okay, ada masa lagi sikit ni, saya ada masa 2 minit lagi ni kan. So ada soalan boleh tanya. Sambil-sambil tu jangan lupa tanda attendance dekat YouFuture. Ada soalan boleh tanya? Saya tengok. Kalau ada soalan lagi lah. Sekejap, saya tengok. You all dah tanda belum? Sekejap. Okay, sambil-sambil tu kalau ada soalan.